إلى النبي الكريم وصحابة الكرام لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها وسرتها يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, moga-moga kita berhimpun pada hari ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Agak lama dah saya tak mari ke sini. Bukan sebab merajuk, tapi disebabkan masa dan kesihatan. Itulah, semakin tua ni gitulah, minta Allah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dapat bertemu pada hari ini. Ustaz Syifri jemput mari, dan alhamdulillah kebetulan pada hari ini dapat saya hadir dekat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sepanjang hari ini saya berada di Taiping sebab ayah kepada kawan saya, Cikgu Sofian, namanya Haji Sanusi binti Wahab, Haji Sanusi binti Hawa, mak dia nama Hawa, meninggal dunia malam semalam pukul 11 lebih waktu kami sedang mesyuarat untuk melaksanakan satu program besar peringkat negeri Perak, himpunan NGO Islam dekat negeri Perak ni. Kita akan buat satu malam solidariti semarak peringkat negeri Perak. Cadangan kita yang pertama di Masjid Al-Muttaqin Taman Meru dan di Dewan dia tu. Cadangan kedua kemungkinan di Tuku Husin. Cadangan ketiga di Meru Perdana 3. Tiga tempat tu lah kita cari sekarang. Mana dulu itulah tempat yang akan kita buat pada 25 hari bulan nanti himpunan di peringkat negeri Perak, insya-Allah. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala sekalian, Tuan Haji Sanusi ni dia menyumbang kepada pembinaan komplek kami hampir 80,000. Orang kampung biasa je, tapi dia boleh menyimpan duit hasil sawit dia yang tak seberapa tu. Dia kumpul-kumpul, dia bagi kepada kami RM80,000 untuk pembinaan surau dan juga sedikitlah bangunan. Jadi saya sangat terasalah bila mana kehilangan beliau tu seorang yang sangat suka kepada wakaf dan infak, dan Allah Subhanahu wa takdirkan dia meninggal dunia semalam. Lepas sakit yang agak lama lah, tak boleh buang air besar, susah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala jemput dia pada usia 80 lebih dah umur. Tapi seorang yang sangat baiklah. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, insya-Allah. Moga-moga setiap huruf anak-anak di Baitul Diyak baca Quran itu mengalir pahala kepada dia dalam kubur. Moga terang benderanglah kuburnya berkat daripada wakafan yang telah diberikan kepada kami dahulu. Jadi pada malam ini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat memakai solidariti Palestin ini, saya nak bacakan kepada tuan-tuan beberapa ayat Al-Quran Karim mengisahkan tentang bangsa negara haram tersebut. Seperti mana kita tahu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia ada Yahudi yang jenis pure Yahudi, panggil Orthodox dan sebagainya, yang mana mereka ni sangat minoriti, tak banyak. Yang banyak sekarang ni ialah jenis Yahudi ataupun puak-puak yang berfahaman Zionis. Yang fahaman mereka ni bukan Yahudi sebenarnya, dan mereka wujud tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian untuk memberi peringatan kepada kita umat manusia lah. Umat manusia tentang bagaimana perihal buruknya perangai mereka ni, yang perlu kita berhati-hati. Memang sejak dulu lagi perangai dia Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan dalam Al-Quran Karim. Itu sifat dia. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang dan paling panjang surah menceritakan tentang perihal orang bangsa Yahudi ataupun bangsa yang dilaknat ataupun dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 kali sehari kita baca suratul Fatihah dalam sembahyang. Kita baca
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kamu murkai. Maghdub yakni al-yahud, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat hebat. Yang mereka ni mendurhakai Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, dan mereka banyak menumpahkan darah para nabi. Kalau orang-orang biasa yang kena bunuh tu biasa sangat, bukan biasalah maksudnya orang biasa, tapi para rasul dibunuh itu luar biasa. Nabi-nabi mereka dibunuh, para rasul mereka dibunuh. Antaranya Nabi Allah Isa AS yang nak dibunuh tapi Allah angkat. Antaranya yang dibunuh oleh Nabi Allah Zakaria AS, anak Nabi Zakaria, Nabi Allah Yahya AS kena bunuh. Kita baca kisah penduduk Antakiyah yang membunuh 3 orang rasul, termasuk yang keempat Habib An-Najjar. 4 orang mati dibunuh. Maka sikap mereka membunuh orang-orang yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ni menggambarkan perangai mereka sangat-sangat jijik dan teruk sekali. Maka ditanya oleh para ulama, kenapa bangsa ni masih lagi dikekalkan Allah? Kalau kaum 'Ad, kaum Samud dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Saddum yang mengamalkan LGBT Allah hapus, yang buat timbangan tak betul Allah hapus, yang berbangga dengan kemewahan Allah hapus, Fir'aun Allah hapus, Namrus Babylon, kerajaan yang sangat masyhur, yang sangat hebat, Allah Subhanahu wa taala hapus. Tapi puak-puak ni hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Allah kekalkan, kata ulama, sebagai menjadi jalan kepada kita untuk bertemu dengan syahid, untuk bertemu dengan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Terutama dibuka Al-Quranul Karim pada ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah kata, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai anak-anak Yaqub bin Ishaq, yakni Bani Israel yang kita tahu belakalah. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu. Kalau kita biasa tengok YouTube, ada seorang ustaz yang masyhur, Ustaz Auni, tuan-tuan kena jemput dia mari sini. Kalau kerajaan dah bagi bebas penceramah luar masuk tempat kita lah, dan kita harapkan kerajaan negeri percepatkan usaha ni lah untuk memudahkan penceramah lain masuk dalam. Ustaz Auni ni pakar. Saya jarang jumpa orang yang boleh ingat fakta lebih pada autar. Banyak autar, tapi dia fakta belaka. Ada satu ketika saya dengar ceramah lah, saya pernah dengar ceramah dia sebut fakta, kita sebut tak ingat dah. Dia ulang sekali lagi fakta. Kita mungkin kata kali pertama tu, mungkin kali disebut kali kedua salah ni. Tak sama ni. Dia sebut kali kedua betul. Ketiga sama sebiji dia sebut. Orang Kelantan duduk di Pulau Pinang. Dia sebut Israel ni, macam kita tahu Isra maksudnya abdu, Il maknanya Allah, Il itu maknanya Allah, Israel maksudnya hamba Allah. Patutnya gitulah. Tapi dipaham oleh puak-puak yang kepala pengat dekat sana tu, dia faham Israel ni sebab ada satu kisah Israelia yang berlaku. Dulu dia kata Allah pernah berlawan dengan Nabi Yaqub. Faham tak? Tuhan turun ke bumi bergocok dengan Nabi Yaqub. Patah perut Tuhan. Kepening cerita tu. Jadi digelarkan Israel itu maksudnya orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Isra tu maknanya dinisbahkan kepada orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Maknanya mereka ni anak-anak kepada orang yang pernah mengalahkan Tuhan. Ni cerita Israel ya. Jangan percaya. Cuma fahaman mereka tak sama macam kita. Kita faham Israel maksudnya Abdullah, maknanya sama. Abdullah hamba Allah. Tapi fahamnya mereka ni anak orang kuat lah. Contohnya keturunan Nabi Allah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada 12 orang anak daripada 4 orang isteri. Allah berfirman, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kamu nikmatku yang aku telah anugerahkan kepada kamu. Apa dia? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahawa aku telah melebihkan kamu atas segala manusia ketika itu.
Dia faham sampai sekarang dia lebih, tuan-tuan. Dia anggap kita ni semua macam animal belaka. Dia seorang je manusia, kita semuanya binatang belaka. Fahaman dia, kita ni hanya binatang. Jadi membunuh kita ni tak ada masalah. Lebih-lebih lagi orang Islam berganda-ganda pahala. Faham dia? Bunuh orang Islam, pahala berganda. Makin ramai dia bunuh, makin tinggi darjat, makin tinggi pangkat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu faham mereka. Faham kita adalah macam Allah Subhanahu wa taala mati sebagai syahid mendapat ganjaran syurga tertinggi. Tak kira lah bunuh seorang ke, bunuh dua orang ke, ataupun dibunuh. Kita tak ada nak tetap orang tetap kita mati, tetap kita dapat tingkatan syurga sebagai orang yang syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, wahai Bani Israel, kamu kena ingat nikmat yang aku beri kepada kamu banyak. Nikmat apa? Antaranya kata ulama mufassirin, banyaknya para rasul yang muncul daripada keturunan mereka. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat ni mereka kufur, tak ingat, tak patuh dan tidak hargai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wattaqu yawman, maka takutlah kamu pada satu hari, la tajzi nafsun an nafsin, tidak dapat seseorang terhadap orang lain membela antara satu sama lain. Tak boleh. Ayat ni walaupun tuju kepada Yahudi Bani Israel, tapi kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ibrah pada umum lafaz ayat ni. Allah kata, wahai manusia, takutlah kamu akan satu masa yang mana tidak dapat bagi manfaat kita antara satu sama lain. Suami, isteri, anak, pinak, talib, antara satu sama lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak pula diterima daripadanya pertolongan. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diambil daripada orang-orang kafir tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka diberi pertolongan. Kepada siapa? Wahum minal kuffar, daripada golongan-golongan kafir, orang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak boleh nak bantu antara satu sama lain. Diri sendiri pun tak lepas, macam mana nak bantu orang lain? Tak. Allah sebut lagi, wa iz najjaynakum min ali fir'aun. Banyak ayat ni, kita sikit-sikit lah benda-benda yang boleh kita tarik dan tengok betapa mereka ni sangat-sangat orang yang tidak menghargai pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum, dan ketika kami menyelamatkan nenek moyang kamu daripada pengikut Fir'aun. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kamu su'ul azab, azab yang sangat teruk. Jadi apa? Hamba abdi nak buat bangunan, Bani Israel. Nak buat piramid, Bani Israel. Nak buat kerja apa? Bani Israel. Kasta yang paling rendah sekali waktu itu Bani Israel. Maka Allah kata, ingat sikit, kami dulu ni pernah selamatkan nenek moyang kamu bersama dengan Nabi Allah Musa AS. Apa terjadi kepada kaum yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah? Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kamu. Ingat sikit kata kisah dia yang berlaku bila mana Fir'aun bermimpi bahawa ada anak daripada Bani Israel yang akan menggagalkan atau menjatuhkan dia daripada tahta kerajaan Mesir ketika itu. Maka ditanya kepada menteri-menteri pandangan mereka, maka pandangan mereka ada yang mengatakan menakwil mimpi tersebut bahawa tuanku kena bunuh belaka anak laki-laki daripada Bani Israel. Ini kisah yang kita tahu belaka. Maka dikeluarkan titah, dibunuh anak-anak laki-laki yang lahir pada tahun itu. Itu sebab syariat Nabi Musa boleh nikah ramai. Boleh nikah ramai, lebih pada 4 orang boleh nikah. Syariat Nabi Muhammad 4 orang saja, tu pun tak larat dah. Tapi nak sebut apa tu tentang Allah Subhanahu wa taala sekalian, waktu tu anak laki-laki kurang sangat sebab banyak dibunuh. Dan terselamat Nabi Allah Musa AS ketika mana dihanyutkan dalam satu bekas dan sampai dekat istana Fir'aun, dan diambil oleh dayang-dayang istana, ditunjukkan kepada Sayyidatuna Asiyah. Sayyidatuna Asiyah kita boleh rujuk dalam surah At-Tahrim ayat ke-12, menceritakan tentang Allah bagi perumpamaan tentang orang-orang kafir dan tentang orang-orang beriman. Yang pertama, Allah SWT berfirman, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata fir'aun imra'ata nuh wa imra'ata lut
Allah berfirman tentang orang kafir, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Kemudian Allah buat pembawaan pula tentang orang beriman, isteri Fir'aun. Tadi isteri Rasulullah, tapi dua isteri itu derhaka kepada Allah. Yang kedua, isteri Fir'aun derhaka pada Allah. Isteri Fir'aun derhaka pada Allah, isterinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibesarkan Nabi Musa dalam istana, menjadi kerabat diraja ketika itu. Maka dia mengatakan, ulama menyebut yang menjadi Fir'aun yang jahat itu siapa dia? Ada 2-3 pandangan lah. Ada pandangan yang masyhur, bapa yang menjaga Nabi Musa tersebut. Ada riwayat juga mengatakan yang membunuh ataupun yang menghancurkan, jadi jahat betul ni, Ramses II. Raja Ramses kedua ni, iaitulah saudara angkat Nabi Musa AS. Saudara angkat dia, membesar bersama-sama. Atau ada riwayat kata macam itulah, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak laki-laki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kamu hidup. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan dalam bentuk siasaan atas kamu itu terdapat ujian daripada Tuhan kamu yang sangat berat. Ni ingat sikit, wahai Bani Israel. Maka antaranya lagi Allah sebut, wa idh faraqna bikumul bahr. Ingat sikit, Allah SWT ingat semua. Ingat sikit, wahai Bani Israel. Wa idh faraqna bikumul bahr, kami telah membelah untuk kamu Laut Merah. Waktu lari daripada kepungan Fir'aun, yang lari pada ketika itu Bani Israel, ada riwayat kata 200,000 orang. Nabi Musa kena bawa keluar daripada Mesir. Itulah jumlah yang nak dibawa keluar daripada Mesir, lari. Bukan 2 orang, bukan 20,000 orang, 200,000 orang yang kena bawa. Dan kata ulama, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila mana sampai dekat Laut Merah, maka depannya laut, belakangnya Fir'aun. Fir'aun dapat tahu Bani Israel telah keluar daripada Mesir, dan mereka kejar yang amat jauh, bukan dekat. Maka bila mana sampai depan Laut Merah, Bani Israel itu dia kecam Nabi Musa. Hashtag kecam Musa. Apa dia kecam? Wahai Musa, kau punya pasal kita lari pada Mesir. Tengok, depan kita laut, belakang kita Fir'aun. Depan mati, belakang pun mati, kata dia. Apa cerita? Apa cerita? Dia marah pada Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Ni Allah sebut ni, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, dan kami menyelamatkan kamu. Macam mana? Allah menyebut kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr. Ketuk tongkat kamu wahai Musa, ketuk laut. Orang Melayu sebut air dia cincang takkan putus. Air cincang tak ada putus, takkan putus. Bayangkan tongkat Nabi Musa ketuk laut, terbelah laut ni bukan satu. Ada ulama sebut 12 belahan terbelah untuk 12 puak dia. Punyalah teruk dema ni 12 puak pun bergaduh sama. Padahal anak beranak tu, sepupu sepapat belaka tu, mereka tak boleh duduk diam. Maka berjalan 12 puak. Dan ada riwayat mengatakan mereka boleh saling melihat sebelah dengan sebelah. Macam mana Allah SWT buat? Allah Ta'ala. Cuma dia gambarkan bagaimana Allah kata, fa'anjaynakum, kami selamatkan kamu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami menenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu tengok macam mana dia lepas. Macam mana kisah dia? Bila mana terbelah laut, berjalanlah mereka tu. Panjanglah kisah Samiri nampak Jibril dengan kuda tu, panjanglah. Ada kisah Israeliat dan sebagainya. Cuma yang kelakarnya, waktu Fir'aun sampai dekat laut, tengok laut terbelah, dia pun bertitah, tengok kekuasaan Betul. Laut sudah terbelah. Laut sudah terbelah. Patutnya dia duduk kena duduk depan, baru dia boleh sebut gitu. Sekarang duduk di belakang, dia follow. Mu tak boleh sebut lah gitu, abang Ang tak boleh sebut gitu. Tapi dia sebut juga, tengok kekuasaan Betul. Laut pun terbelah, jom kita tangkap pengikut Musa. Sampai ke tengah, maka Allah Subhanahu wa taala katuk balik laut tersebut, lebahlah Fir'aun. Waktu nak mati itu dia sebut amantu, aku beriman. Aku beriman pada ketika ini, nyawa sampai ke kerongkong lah. Maka dari riwayat Israeliat mengatakan Jibril AS ambil pasir, sombaklah mulut dia, sombaklah mulut, tak bagi dia mengucap.
Dan kita sebut dalam hadis Nabi mengatakan Allah akan menerima taubat hamba-Nya selagi mana nyawa tak sampai di kerongkong. Selagi itu Allah akan terima taubat kita, banyak mana dosa sekalipun kecuali syirik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan kita. Habis, selesai. Ni Allah SWT kata, wahai Bani Israel, ingat masa kamu dulu, nenek moyang kamu, orang lelaki semua kena bunuh belaka, anak-anak kecil. Sebelum tu lagi kamu kena seksa, kena jadi hamba sahaya yang hina. Allah kata ingat sikit. Sekarang kamu dah selamat. Kemudian Allah sebut lagi wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Ingat sikit. Nah, ada. Dan ketika mana kami menjanjikan kepada Musa, dah lepas dah sana. Lepas ke Laut Merah. Iaitu apa dia? 40 lailatan. 40 malam Nabi Musa kena naik ke Bukit Tur Sina untuk bermunajat kepada Allah, nak dapat kitab Taurat. Arahan Allah naik ke Bukit Tur Sina. 40 hari Nabi Musa duduk atas Bukit Tur Sina. Bani Israel kat bawah sana mula derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali derhaka dia. Punya degil sungguh puak-puak ni. Derhaka kepada dia, walaupun ketika tu Nabi Harun ada bersama dengan mereka. Itu sebab dalam sejarah, dalam sirah, dalam kitab menyebut bila mana Nabi Musa balik bawa lembaran-lembaran Taurat ni dalam bentuk keping-keping. Macam mana gayanya Allahu a'lam. Bila mana nampak kaum dia sembah anak patung, dia campak laut ni, campak habis, dia pegang, ada riwayat kata pegang baju, ada riwayat kata pegang janggut, tarik Nabi Harun tu dekat sini. Tu abang dia tu. Apa yang kamu buat yang menyebabkan kaum kita jadi macam ni? Kata Nabi Allah Harun AS, wahai anak kepada ibuku, jangan tarik baju aku macam ni, lebih kurang macam tu lah. Aku dah tegah mereka, tapi mereka bagi ancaman kalau cakap banyak mati, kata dia. Itu Nabi Harun tu sekalian, yang Allah lantik Nabi Harun atas istilahnya apa, cadangan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata lantiklah Harun akhi, nanti Harun jadi rasul juga. Harun seorang, Nabi Allah Harun seorang yang sangat fasih lidah, dia berkata-kata. Panjanglah kisah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tu mereka mengambil anak lembu hasil daripada idea Samiri laknatullah. Samiri ini tuan-tuan sekalian, banyaklah kisah tentang dia. Ada yang mengatakan dialah Dajjal yang akan keluar nanti, sebab dia hidup sampai sekarang, Allahu a'lam. Ada riwayat mengatakan Samiri ni sepupu Nabi Musa, itu cerita tak betul. Ada kata Samiri ini Jibril jaga dia dalam gua, lagi tak betul. Banyak benar kita Samiri, tak payah tinggi sangatlah, pertama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Samiri ni dia ada sedikit ilmu. Apa dia buat? Dia ambil semua barang-barang kemas orang-orang Bani Israel, dihancurkan, dibentukkan macam lembaga lembu, dan kelebihan lembu tersebut boleh berbunyi. Berbunyi macam mana? Ada lorong, ada lubang yang masuk angin, keluar bunyi macam lembu. Sebab bodohnya mereka macam lembu, dia percaya itu Tuhan mereka. Sebab ada riwayat yang lain mengatakan ketika mana mereka lepas daripada Laut Merah tersebut, mereka melihat ada satu puak yang menyembah patung. Dia kata pada Nabi Musa, wahai Musa, cuba buatlah Tuhan kita macam tu, senang kita nampak dia, kita pun sembah dia. Maka Nabi Musa marah. Nabi Musa ni antara Nabi yang sangat garang pada sekelah. Walaupun dia tak besar mana, Nabi sebut macam rajulun syanu'ah. Rajulun syanu'ah ni macam satu penduduk di Yaman, kurus orang dia, orang kurus, tapi mempunyai kekuatan luar biasa. Tongkat dia saja, dia luar kata 40 dira'ah, 40 hasta tongkat. Dah besar dia, besar mana. Hebat orang. Hatta malakul maut pun pernah kena tumbuk dengan dia, cabut mata. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika mana Allah perintahkan malakul maut pergi bertemu Nabi Musa, pelepah atas muka kena sekatu, cabut mata. Mata tercabut, pergi menghadap Allah. Ya Allah, kamu hantar aku pada orang tak nak mati, tak nak mati. Allah kembalikan penglihatan dia. Allah suruh turun balik, pergi bertemu dengan Musa dan sebut kepada Musa, kamu nak mati ke ataupun nak sambung lagi hayat? Kita kalau ada pilihan macam tu, agak-agak nak apa? Nak sambung, macam kata nak sambung. Nak sambung. Sebab apa?
Sebab tak puas katanya. Berapa umur? Baru 90. Nak korang 180 umur. Masya Allah. Kita kalau 100 tak tahu macam mana tu sekalian. Tengok yang terdekat kita lah, negarawan ulung kita Tun Mahathir dan umur 98. Kalau ikut umur tarikh Hijri 100 tahun lebih dah umur dia. Kalau tahun Masih 98, semua 9. Tahun Hijri dia 100. Macam kita lah, saya sekarang 41, tahun Hijri saya 42 dah. Jadi siapa yang kata saya tak masuk 60, umur baru 59, 60 lah. Kalau lahir bulan 1, bulan 2, bulan 3, mungkin tambah setahun lagi, 2 tahun. Isteri saya lahir bulan 3, dia 40 berapa dah, dia dapat 2, nak dapat naik atas. Faham tak? Jangan kata kita muda lagi lah. Maka kata dia, kalau nak umur panjang, so Allah perintahkan letak tapak tangan dia dekat belakang lembu. Bagi saya memang berkait dengan lembu semua lah. Sebanyak mana bulu di bawah tapak tangan dia tu, sebanyak itulah usia dia. Dan Nabi Musa pilih yang tu lah. Kalau kita pilih lah, usah letakkan bulu ayam cukup. Kita cari ayam besar punya ayam. Nabi Musa memilih umur yang Allah telah tetapkan kepada dia. Tapi kisah Rasul Nabi Musa ni bukan cala-cala orang. Dan dia lah juga dalam Sahih Bukhari menyatakan dia pernah berdebat dengan Nabi Allah Adam di langit. Isunya sebab apa kita kena duduk kat dunia. Dia marah Nabi Adam, apalah kamu makan buah yang Allah larang makan, yang kamu makan buah apa? Tuan-tuan boleh rujuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Ashabus Sunan yang lain. Tuan boleh rujuk dekat situ insya-Allah. Buku tu boleh dapatkan mana-mana. Tapi kalau nak belajar lebih mendetail, afdal kita mencari guru untuk belajar kitab-kitab tersebut insya-Allah. Baik. Thumma ittakhadhtumul ajla min ba'di. Kemudian kamu menyembah anak lembu setelah Musa pergi ke mana? Pergi ke Bukit Tur Sina 40 hari. Wa antum zalimun, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Thumma athawna ankum min ba'di dhalik. Allah sebut lagi, ingat, lepas kamu buat macam tu, kemudian kami maafkan dosa-dosa kamu. Kami maafkan pula. Zalik, dengan perbuatan menyembah lembu tersebut, la'allakum tashkurun, moga-moga kalian akan bersyukur atas nikmat yang kami beri. Apa dia? Kami ampunkan kamu. Allah SWT sebut, wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami mendatangkan kepada Musa kitab Taurat wal furqan, dan furqan, la'allakum tahtadun, furqan ni membezakan antara hak dan batil. Moga-moga kalian mendapat petunjuk. Dan ada riwayat juga mengatakan ayat yang seterusnya ini menceritakan bagaimana cara Allah nak maafkan mereka. Ni kita kena ambil perhatian betul-betul tuan sekalian. Macam mana Allah ampunkan umat terdahulu, macam mana Allah ampunkan kita. Beza yang amat ketara. Kalau ayat sebelum ni Allah kata summa atawna ankum, kemudian kami maafkan kalian, ada cerita dia. Apa cerita dia? Dalam ayat seterusnya, ayat 54, Allah berkatakan, wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika mana berkata Musa kepada kaumnya, Bani Israel, ya qaum, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, bittikhadhikumul ijl, disebabkan kamu menyembah anak lembu, fatubu ila Allah, fatubu ila bariikum, maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kamu. Allah, Nabi Musa perintahkan taubat. Tapi syarat taubat, faqtulu anfusakum, kamu kena bunuh diri kamu sendiri. Tengok, kita ada macam tu. Umat Nabi Muhammad tak ada. Buat dosa, astagfirullah, astagfirullah. Tak ada. Allah katalah hadis mengatakan, Nabi sebut, sesiapa yang berdosa kena panjat pokok, kejung daripada pokok, mati. Tak ada. Tapi umat Nabi Musa AS, umat Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan suatu peringatan kepada kita. Allah kata faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kamu sendiri. Ada kisah tentang ayat faqtulu anfusakum. Dalam kitab-kitab menyebut cara Allah perintah mereka ni, yang pertama bunuh diri. Tak sanggup bunuh diri, ikut cara apa? Bunuh diri. Maka ada umat mereka bertemu dengan Nabi Musa, ada yang telah bunuhlah, dah bertaubat kepada Allah, kira selesai, kosong. Tapi ada yang tak berani nak bunuh, tak lalu nak bunuh diri,
Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, ada umatku ni tak mampu sekian-sekian. Allah kata tak apa, pegang pedang masing-masing. Masing-masing pegang pedang, pakat bunuhlah antara kamu satu sama lain. Tadi kalau bunuh dia sendiri tak jadi. Itu banyak sangat. Sekarang bunuh dia sendiri, bunuh berperang berdua. Maka ada yang buat berdua petang tu mati. Ada yang mengelak bawah meja, bawah pokok lagi dan sebagainya. Maka bertemu pula dengan Nabi Musa, macam mana nak buat. Maka ada riwayat mengatakan Nabi Musa berdoa kepada Allah, Allah hantarkan asap. Allah hantar asap, pakat perang, bunuhlah kalian. Maka itu balasan utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, cara bertaubat pada zaman dulu yang tidak dibuat pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab kita disebut ummatan wasata, umat pertengahan. Walaupun umat akhir zaman, tapi ummatan wasata. Selagi mana kamu bertaubat kepada Allah, Allah akan ampunkan kita. Bani Israel, ada riwayat mengatakan kalau mereka buat dosa, tercatat dekat pintu rumah mereka dosa apa mereka buat. Kalau kita jenuh tuan-tuan sekalian, dosa benda kita buat, depan pintu orang boleh baca dah. Allah, ustaz berat nenang saat ni nak. Ini habis. Dzalikum khairul lakum, Allah kata, dzalikum khairul lakum, demikian itu lebih baik bagi kamu, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, maka dia akan menerima taubat ke atas kamu. Cara macam mana? Bunuh diri sendiri. Allah Rabbi, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka ada riwayat mengatakan ketika mana peristiwa itu berlaku, ada orang yang tak sembah anak patung. Yang tak sembah anak patung ni Nabi Musa pilih, select nak bawa naik ke Bukit Tursina pula. Pergi bermunajat pula pada Allah, nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang tak sembah anak patung ni kira orang hebat ni. Tok Bilal, Tok Imam ni Tok Guru, jangan naik atas. Maka apa terjadi tuan-tuan sekalian? Pada ayat ke-54, wa idh qultum ya Musa, ingatlah wahai Bani Israel, tak kala kamu berkata kepada Musa, lan nu'mina, kami selama-lama takkan beriman, laka, kepada kamu wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami dapat tengok Allah dengan mata kami sendiri. Waktu ni kat mana? Nak tengok naik Bukit Tursina. Maka apa terjadi pada mereka? Fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, maka petir menyambar mereka sedangkan kamu menyaksikan kejadian itu. Yang nak tengok Tuhan ni, Allah hantar petir, mati mereka. Siapa mereka? Yang terpilih daripada yang kepala pengat yang mati tadi itu. Ni baiklah ke ni? Pun khabar gitu juga. Maka bila mana mereka mati, apa kata Allah? Summa ba'asnakum, ingat sikit, kalian dah mati dah ni. Ba'asnakum, kami bangkitkan balik, hidup balik. Tuan-tuan sekalian, payah. Punya sayangnya Allah, lebihnya Allah kepada Bani Israel pada ketika itu, dah mati. Nabi Musa merayu kepada Allah. Ada kisah sebaliknya, Nabi Musa merayu kepada Allah, wahai Allah. Kalau bahasa kita lah, yang kat bawah tu semuanya ceton lah, kepala pengap lah, keteruk lah ke, ni kira terbaik dah ni, tolonglah, tolong hidupkan balik, ampunkan mereka. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Allah memakbulkan permintaan Nabi Musa. Summa ba'asnakum, kemudian kami membangkitkan kamu, min ba'di mautikum, setelah kematian kamu, la'allakum tashkurun, moga-moga kalian bersyukur. Agak-agak dia bersyukur lah. Dah mati dah ni. Tadi bawah tu berperang, kedua-kedua dah mati. Ni yang terbaik ni, kena sampai peti mati, hidup balik. Mereka baik pula ke? Ada kisah lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk pergi ke negeri yang mereka sibuk sekarang, namanya Palestin ataupun Filastin, sebutan yang betul fa tu bari bawah, Filastin. Pergi ke Filastin ataupun Palestin. Negara Palestin ini telah didiami oleh masyarakat. Ada nama kaum Palestin, ada nama kaum Palestin dan sebagainya. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan mereka pergi sana. Itu tempat yang dijanjikan untuk kalian. Pergi. Cuma syarat nak pergi, dalam tu ada kaum yang kufur kepada Allah, koma kena berperang dulu dengan mereka.
Kena perang. Syaratnya nak masuk memang tempat kamu kena perang dengan dia. Perintah ni dia guna sekarang. Kau buat kering betul tak? Dia guna sekarang perintah tu. Padahal zaman Nabi Musa dulu tu, maka Allah perintahkan mereka masuk negara Palestin dengan syarat kena berperang. Apa kata mereka? Idhab, wahai Musa, idhab, mau pergi. Anta, kamu, wa rabbuka, dan Tuhan kamu Allah, faqatila, pergi perang dua-dua. Inna hauna qa'idun, kami duduk sini sudah. Kami tunggu kalau menang, kami masuk. Nampak tak? Tadi dah hidup balik tu. Kira yang hidup ni kira terbaik dah ni. Sebab diterima Allah, taubat. Tapi mereka rupa-rupanya dahsyat sungguh, tuan-tuan. Patutlah banyak para rasul diutus kepada mereka, sebab mereka ni betul-betul, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kaum yang sangat durhaka kepada Allah. Bila mana mereka tak pergi atas perintah Allah, apa terjadi? Allah hantar balasan pada mereka, yatihuna fil ardi 40 sanah. Mereka sesat dalam kawasan yang mereka duduk tu 40 sanah tahun, 40 tahun sesat. Pernah jumpa sesat lepas 40 tahun? Tak jumpa jalan macam mana nak pergi, tak jumpa. Dalam masa Allah balas dengan sesat 40 tahun itu, tengok Allah bagi apa kat mereka. Tengok Allah bagi. Allah kata wazallanna alaikumul ghamam. Walaupun kalian ni sesat sebab balasan kepala pengat tak nak masuk perang ke sana, tapi tetap Allah kata wazallanna, kami naungi kalian, alaikum, ke atas kamu, al-ghamam, awan. Awan tu kalau matahari ke situ, awan duduk situ. Maknanya mereka tak panas langsung, duduk situ walaupun sesat. Tu mereka rasa mereka hebat sangat ni. Sebab mereka kata nahnu abna'ullah, kami ni anak-anak Allah, wa ahibba'u, dan Allah sayang kepada kami. Tu mereka rasa mereka cakap hebat. Sedangkan hakikatnya hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri peringatan dan ajaran kepada kita. Mu tengok kisah mereka. Udahlah sesat 40 tahun, kemudian Allah bagi pada mereka awan yang menaungi mereka. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan Nabi Muhammad, tidak akan rasa panas sebab awan naungi. Bani Israel Allah bagi macam tu juga. Kemudian Allah kata apa lagi? Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu, Bani Israel, ingat sikit, mu dah letak panas, kalau lapar kami turunkan manna. Manna ni, tuan-tuan, ada produk nama manna ni, minum air kopi manna, teh tarik manna. Manna ni yang macam getah, yang melekat dekat pokok-pokok, pagi-pagi boleh ambil, rasanya manis, namanya manna. Daripada langit turun, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalwa, salwa ni bukan penyanyi tu, penyanyi comel tu kan tu, zaman dulu lah, zaman saya kecil-kecil. Salwa ni burung puyuh, Allah bagi burung puyuh. Nak makan, Allah bagi makan. Nak benda, nak sedap manis-manisan, Allah bagi. Bukan setakat tu, dan sekalian, mereka minta air pada Nabi Allah Musa. Ayo mana ayo? Ni ramai kita orang ni, ayo mana? Allah kata fadrib bi'asakal hajar, ketuk tongkat kamu pada batu wahai Musa, fanfajarat, maka keluar daripada batu tu 12 mata air keluar. Bukan satu, 12. Saya sebut tadi kenapa tak ada satu je, sebab mereka ni suka berbalah, suka berbalah. Nampak macam bersatu, mereka senang berbalah. Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qulu min tayyibati ma razaqnakum, kata Allah, makanlah dari mana yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kami menzalimi kamu, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tapi sebenarnya mereka lah terhadap diri mereka sendiri telah menzalimi diri sendiri, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kira berapa nikmat Allah bagi pada Bani Israel. Tak habis lagi ni, ada cerita lagi, panjang kisah. Ketika mana mereka berada dekat sana, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi Musa pun wafat. Kat mana? Waktu mereka sesat 40 tahun. Ada riwayat kata Nabi Musa sempat masuk tapi tak boleh pergi Masjidil Aqsa. Nabi Musa meninggal dunia. Nabi menyatakan, aku tahu di mana Nabi Musa meninggal dunia. Ada kisah dan ada hadis menceritakan tentang itu. Ada riwayat mengatakan mati, wafat Nabi Musa, wafat Nabi Allah Harun. Maka ketika itu diambil alih pemerintahan oleh seorang Nabi namanya Sayyiduna Yusha bin Nun.
Siapa dia Yusha' bin Nun? Ingat kisah Nabi Musa mencari Nabi Allah Khidir AS dalam surah Al-Kahfi. Waktu dia berjalan, dia bawa seorang pemuda kan. Berhenti sekejap, ikan melompat masuk, ikan dah masak melompat masuk air. Pembantu dia terlupa nak kapal pada Nabi Musa AS peristiwa tersebut. Itulah Yusha' bin Nun. Siapa dia Yusha' bin Nun? Dia ni anak kepada adinda Nabi Allah Yusuf AS, panggil cicit, namanya Bunyamin. Bunyamin bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi pun Yusha' bin Nun ni, dia lah tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala selepas 40 tahun dia berjaya membawa kaum dia masuk dalam Baitul Maqdis ataupun Palestin sekarang. Tapi dengan syarat yang sama, kena perang juga. Bila berperang, waktu ni semua berperang dengan Yusha' bin Nun. Dia berperang pada hari Jumaat. Ingat ni, hari Jumaat. Bila tiba waktu petang, maknanya malam, kalau masuk malam jadi malam apa? Malam Sabtu. Sabtu bagi orang Yahudi cukup pantang. Dia takkan berperang pada hari Sabtu. Maka Yusha' bin Nun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan masa siang tu sikit. Panjang masa. Maka Allah hentikan matahari waktu tu. Ni mukjizat Nabi Allah Yusha' bin Nun. Panjang masa dia dan mereka berperang dan menang. Boleh masuk dalam negeri Baitul Maqdis selepas 40 tahun. Maka Allah perintahkan kepada mereka. Tengok Allah kata, wa idh qulna dukhulu hadhihi alqaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada kamu, masuklah kamu ke negeri Baitul Maqdis ini. Ni bila ni? Zaman Nabi Yusha' bin Nun, bukan zaman sekarang. Dia kena sedar tu. Dia pakai yang ni, dia sampai ni dia nak, tu tempat dia kata. Maka Allah kata faqulu minha, dan lalu makanlah apa yang ada darinya, haitsu syi'tum, mengikut sebagaimana kehendak kamu, ragadan, makanan yang enak-enak. Nak makan sila makan, kata Allah, sebab dah menang kan. Tapi syaratnya Allah kata wadkhulul baba sujada. Mu nak masuk pintu gerbang Baitul Maqdis tu mesti sujada. Sujada ni sujud, tapi sini kata riwayat raka'ah, maknanya rukuk, menunduk. Masuk tu biar menunduk. Mu nak masuk mesti menunduk. Seperti mana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana berlaku peristiwa Fatuh Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi naik unta. Punya tawaduknya Rasulullah, Nabi tundukkan kepala dia sampai dekat bonggol unta tu, bersama dengan bonggol unta. Tawaduknya Rasulullah bila berlaku kemenangan Islam, tidak ada kita mendongak, tak, tunduk atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka buat tak? Buat tak buat? Agak-agak sujud, rukuk atau tak rukuk, tak macam Allah Subhanahu punya kuaca dia mana nak. Mentang-mentang menang, dia anggap dia hebat, dia angkat kepala tengok ke langit. Dia tengok ke langit. Wa qulu hittatun, kata Allah, sebutlah hittah. Hittah ni istighfar. Mungkin istighfar dosa-dosa yang kamu pernah buat. Tapi apa terjadi? Dia bukan sebut hittah, bukan astaghfirullah, tak. Dia naik ke langit, dia sebut gandum. Hintah dia sebut. Ada kata hittah fi syair, ada kata bijirin. Punya kepala pengat betul dia ni macam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta lain, dia buat lain. Apa terjadi? Sanazi fabaddala alladhina zalamu qawlan, maka mereka mengganti, sebagaimana ayat saya sebut tadi, maka mereka mengganti, mengubah orang-orang yang zalim itu perkataan ghairal ladzi qila lahum, dengan selain daripada dikatakan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijsan minas sama', maka kami nurunkan ke atas mereka orang-orang yang zalim itu daripada seksaan daripada langit. Bima kanu yafsukun, kerana apa yang mereka telah lakukan dengan kefasikan tersebut. Panjang lagi tentang, boleh rujuk balik nanti, baca pula ayat ke-60, ayat ke-61, ayat ke-62, ayat ke-64, sampailah ayat ke-69. Tak selesai lagi, sampailah ayat ke-74. Baca ayat tu, sambungan kisah dia, plot cerita yang Allah ceritakan kepada kita tentang bagaimana perangai puak-puak ni. Maka kita masuk pada isu semasa kita mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
kita berdoa kepada Allah. Semalam menteri negara haram tersebut dia cadang pada Benjamin Netanyahu tu, dia kata apa? Dia kata, wahai bro, kita pakai bom atom senang lah. Nuklear tu kita hantar kepada penduduk Palestin. Maka ada penduduk Gaza balas, dia kata apa? Mu tak usah hantar lah nuklear. Yang mudah hantar selama 30 hari setakat ni dah sama macam 2 bom atom Hiroshima tu. Sebanyak lebih 26,000 tan bom yang dihantar pada penduduk Gaza. Hancur tu macam Allah Subhanahu Wa Taala sekarang. Kita dapat lihat betapa lemahnya Islam. Tengok dapat lihat sekarang. Kita ternyata Nabi sebut wahwa sadiqul masduq. Nabi benar lagi dibenar perkataan Rasulullah. Kita ni ramai. Usa'a ka usa'is sayl. Ramai betul, tapi macam buih kat laut. Mereka berjaya mecahkan kita dengan tembok-tembok, dengan peta-peta, sempadan-sempadan, sampai kita tak boleh nak buat apa. Tengok macam mana Houthi di Yaman hantar dia punya serangan. Siapa yang sekat? Saudi sekat. Saudi sekat, tak bagi sekat. Siapa Saudi tu macam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut Saudi ni kita hormat mereka sebab dia ada 2 tanah haram tu je, Al-Haramaini Syarifaini, Mekah dan Madinah. Kalau tak ada 2 negara haram, dua tempat yang mulia ni, yang diharamkan Allah, dimuliakan Allah ini, haram ni maksudnya Allah muliakan, maka mereka tidak ada guna tentang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada guna satu sen pun. Mereka menghalang. Alhamdulillah yang terkini kita tahu Jordan menghantar bantuan ubat-ubatan lalu udara. Ada pandangan pakar-pakar, tengok dalam TV lah, pakar-pakar sebut, saya tahu pakar, kita nak call saja. Mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Jordan masih lagi bersabar. Ada sabar dia lagi. Bolivia dah hambat dah. Apa nama duta Israel keluar. Turki memutuskan hubungan. Tapi Saudi relax. Negara-negara tu relax. Dan tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala betul kata Rasulullah, umat manusia Islam ramai pada akhir zaman, tapi seperti mana buih kat laut. Tidak ada daya kita tuan macam Allah, sebab ada 2 penyakit. Sebab ada penyakit al-wahnu kata Rasulullah. Al-wahnu ni saya pun teringat, tuan-tuan mungkin taklah tak. Teringat penyakit ni. Yang pertama, hubud dunia, sayang benar pada dunia kita, sayang sungguh. Sayang sungguh. Yang kedua, wa karahiyatul maut, takut mati. 2. Tu sebab pejuang-pejuang di sana kata apa? Kalau kamu kasihankan kami, patut kamu kesiankan diri kamu dulu. Sebab kami bertemu, jalan kami untuk bertemu Allah sebagai syuhada, dan kamu lagi mencari-cari jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kata-kata itu agak pedih untuk kita terima tuan-tuan sekalian, namun kita bantulah sekadar mana kita mampu buat. Salah satu caranya, teruskanlah boikot yang boleh kita buat tuan sekalian, terutama rokok. Kita sampai tengok natang Israel, rokok tak lepas pada mulut kita. Isaplah rokok daun, tak apa. Kalau tak boleh nak isap lollipop, isap lollipop. Tak apa, isap jari tangan cukup. Bukan saya bawa isap rokok, tempat di Perak ni makruh je hukum dia. Kalau dia yang haram, Selangor haram. Fatwa walaupun ulama dunia kata haram isap rokok, tapi kalau tuan-tuan dah isap daripada kecil sampai ke besar ni, kalau isap dahil tukarlah benda lain. Acap daun tu buat sendiri, gulung-gulung isap dah. Isap. Tapi Masya Allah, tabarakallah, itu antara salah satu lah. Kita nampak McD, KFC, Pepsi tu je, rokok lagi tak perasan. Kita kata boykot dia, opak siap buat bola lagi, belum gitu, sambil menangis-nangis, orang kata Israel jahatnya dan sebagainya, tapi kita tak sedar kita menyumbang yang terbesar pada mereka. Dan juga terakhir sekali yang terima Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, salah satu yang boleh kita buat doa lah tuan-tuan sekalian, sebab kita ni ada di kalangan kita ni orang-orang soleh, dan semua ni soleh mereka ni, yang soleh, yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah kepada Allah berdasarkan amalan tuan-tuan yang biasa tuan-tuan buat. Sebab kita ni masing-masing ni ada satu amalan yang special, yang memang kita buat, sentiasa buat. Tak ada cover pada orang. Aku tadi dia cover orang, tak ada cover lah. Special biar kita seorang je tahu, ataupun suami isteri je tahu, orang lain tak perlu tahu. Gunakan amalan tuan-tuan itu untuk berdoa kepada Allah agar Allah bantulah saudara kita dekat sana. Nusratullah ni banyak cara. Bukan dengan cara negara-negara Islam mari serang juga, ada banyak cara lah. Salah satu yang kita tengok 2 hari lepas, Iron Dome tu, patah balik, mari serang dia balik. Salah satu kaedah.
Bagaimana kapal-kapal, apa nama, kereta kebal yang canggih, paling canggih, harga puluhan juta sampai ratus juta sebiji, mereka berjaya dihancurkan dengan mudah sekali. Allah mudahkan mereka. Allah macam alanna lahul hadid, seolah-olah Allah lembutkan besi untuk mereka. Itu satu-satu nusratullah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak usah buat macam bomo antarabangsa dekat Teluk Intan tu. Dia hantar. Ya, itu orang malu tu, orang malu. Orang Kanoha belah Indonesia pun kutuk gitu. Macam mana boleh hantar bom gitu? Itu ngaruklah tuan-tuan sekalian. Ada cara lah yang Allah Subhanahu Wa Taala minta kita buat. Yang terakhir sekali saya ulang sekali lagi, dan insya-Allah saya akan sebarkan poster tersebut. Jemputlah datang nanti 25 bulan. Tempat kat mana tu kita akan maklumkan balik, bersama-sama berhimpun seluruh NGO, tak kira fahaman apa, kita berhimpun untuk bersolidarity bersama rakyat Palestin. Dan hari itu kita ada kumpulan Sautul Amal. Kita juga menyebut Nadir An-Nuri akan datang. Kalau dia boleh datang lah, kita jemput dia. Nadir An-Nuri yang duduk di Gaza selama 10 tahun itu, untuk sampai sedikit peringatan ataupun maklumat-maklumat penting yang boleh kita sampai. Tuan-tuan kalau nak tahu maklumat langsung, boleh pergi ke Telegram type Nadir An-Nuri. Kat situ dia ada update sentiasa peristiwa-peristiwa yang baru. Sebab dalam Facebook sekarang, memang tengok Facebook saya pun, dia punya tu tak pergi jauh. Saya ada pengikut 147,000 orang. 126,000, tahu tak? 126,000 orang. Posting like 16 orang. Nampak benar nipu tak? Dia sekat kat situ. Tak lagi jauh. Tak lagi jauh. Jadi kita buat dengan cara yang boleh kita buat untuk sampaikan lebih kepada saudara-saudara kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan saudara kita di sana, insya-Allah. Dan Allah kurniakan kekuatan. Saya selalu pesan pada anak murid saya dekat Baitul Diyak sana, dan anak-anak saya sendiri, mungkin pada masa ustaz tak sempat nak pergi ke sana, tak sempat nak bersama dengan Imam Mahdi, Nabi Allah Isa AS. Tapi kita ingat pesan semua, seperti mana saya pernah sebut pada tuan-tuan, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan kepada sahabat-sahabat yang muda, kalau kamu bertemu dengan Nabi Isa satu masa nanti, sampaikan salam aku kepada dia. Jadi kita juga kita sampaikan pada anak-anak kita, kalau apa tak sempat nanti, kalau kamu bertemu Nabi Isa, kamu sampaikan salam apa pada dia. Moga-moga ingatan kita pada anak-anak kita ni agar dapat menyelamatkan mereka daripada fitnah yang akan datang. Ni fitnah ni baru permulaan. Dia ada fitnah lebih besar dengan fitnah Dajjal nanti, yang perlu kita amati betul-betul. Salah satu caranya seperti mana tuan-tuan buatlah pengajian ilmu untuk belajar, dan belajar ni dapat menyedarkan kita kesilapan-kesilapan dan kesalahan yang pernah kita buat. Hada billahi taufiq, sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.